Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita berkumpul pada malam ini di Dewan Baitul Salam dan juga sahabat-sahabat yang menonton secara live majlis kita pada malam ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis dan memberikan rahmatnya, melimpahkan ketenangan dan dengan izinnya insya-Allah kita mendapat sebahagian daripada manfaat-manfaat yang berguna untuk agama kita. Seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita sekarang dah berada di hujung ataupun kita dah habis perbincangan kita sebenarnya berkaitan dengan al-wilayah, bab wilayah wali di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Pada hari ini insya-Allah kita membincangkan sedikit sebanyak konsep kewalian yang ada pada pemikiran sufi untuk kita faham, dan sebagai salah satu daripada cara untuk kita memahami banyak perbezaan pandangan yang berlaku pada zaman kita sekarang. Atau secara mudahnya kita nak faham bab ni, kita tengok kepada ilmu tasawuf itu sendiri, iaitu ilmu yang dipegang dan diamalkan oleh golongan sufi. Cikgu Kaha ke, Al-Hadi Minallah ke, dan ada beberapa nama yang belum lagi, tapi kita tahu nama-nama tertentu yang kita berani sebut yang rasmi lah. Punca asalnya daripada kumpulan Sufi. Sama ada dengan nama tarikat tertentu atau pemikirannya pemikiran Sufi. Jadi adakah kewujudan ilmu ini yang pada sebutannya ramai yang mendakwa ilmu yang menyucikan jiwa, ilmu yang menjadikan seseorang meletakkan seseorang di tempat maqam yang tinggi, boleh mengubah manusia daripada seorang yang berada di syariat Allah kepada orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah ilmu yang dikatakan penyucian jiwa ini yang mendahulukan penyucian jiwa melebihi logik akal sehingga menjadikan sebahagian daripada orang yang mengamalkannya gila isim? Adakah ini maksud pengajian ilmu tasawuf? Tapi yang kita lihat ini yang berlaku. Jadi kat mana sebenarnya perbezaan dan persamaan? Jadi kalau dibincangkan tentang perkara ini secara mudah untuk kita faham, kita perlu bezakan antara pemikiran
tasawuf, fikrah sebagai satu falsafah, satu pemikiran, satu cabang madhab, dan golongan sufiyin. Kalau kita lihat kepada penganut agama sufi atau golongan sufiyin, kita akan dapati ada dua golongan. Satu golongan yang melampau, satu lagi golongan yang sederhana, atau boleh juga dengan tafsiran yang umum oleh golongan yang sunni. Kalau tasawuf itu diartikan dengan, kerana tasawuf ini diartikan dengan pelbagai tafsiran. Kalau ditafsirkan dengan ilmu penyucian jiwa, sudah pasti ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dia boleh dikatakan sebagai bermazhab sufi, mazhab tasawuf, kerana berkaitan dengan penyucian jiwa. Tapi yang dimaksudkan dengan sufi, yang membezakan antara pemikiran sufi yang ditolak dengan pemikiran sufi yang sebenar, bukan terletak pada penyucian jiwa. Jadi kalau lihat kepada orang, kita boleh kata ada tasawuf yang sederhana, ada tasawuf yang melampau. Sebab kita temukan di kalangan ulama sufi orang-orang hebat. Bukan calang-calang orang sebahagian daripada ulama sufi seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah. Siapa nak kata Imam Ghazali ni orang yang sesat, dia ni tak ada harga dalam dunia ilmu? Tidak, seorang yang hebat. Adalah yang sufi yang memang tak ada nilai ilmu, tak faham apa langsung, ramai. Tapi ada di kalangan sufi ulama-ulama yang hebat. Dan orang-orang ahli ibadah yang memang disepakati seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama ahli ibadah, Al-Imam Junaid, ahli ibadah. Atau nama-nama besar yang disebutkan. Dan ada orang yang pemikirannya memang seolah-olah tidak ada kaitan langsung dengan Islam. Jadi kalau lihat kepada orang, kita akan jadi keliru. Ada kitab tulis sufi, ada yang sufi yang melampau, ada sufi yang sederhana. Melampau dan sederhana itu kalau lihat pada orang. Kalau lihat pada fikrah, dia kembali kepada apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh golongan sufi yang membezakan mereka dengan kumpulan yang lain. Okay. Di sini, satu kitab yang menarik. Walaupun anda pernah baca habis dulu, tapi bila buka balik, banyak juga yang perkara menarik yang perlu dikaji lagi. Tapi satu kitab yang cantik, anda pernah buat, tak silap anda masa PKP, kita buat daurah berkaitan dengan wali, dan banyak rujuk kitab ini. Pernah baca habis sekali imbas dulu, tapi banyak fakta-fakta detail yang lupa lah. Tapi bukan umum ada di sini. Bertajuk, salah satu daripada tesis yang ditulis di Ummul Qura, bertajuk Al-Insanul Kamil fi Fikr Sufi. Mana ideologi insan kamil dalam pemikiran sufi, pemikiran sufiyah. Dan dalam buku ini, kita bila baca buku ini dengan pemikiran insan kamil, dan juga kita bandingkan dengan apa sebenarnya yang ada dalam senario pemikiran masyarakat, anda secara peribadinya setuju apa yang dibentangkan oleh penulis. Pemikiran utamanya 100%, sebab punca yang beliau sebutkan itu yang berlaku. Kata beliau, pemikiran dan ideologi sufi yang membezakan antara pemikiran sufi dengan yang lain, iaitu berkaitan dengan insan kamil, merupakan pemikiran ideologi yang wujud sejak daripada zaman sebelum Nabi diutuskan. Pemikiran insan kamil yang menjadi perjuangan, menjadi asas, ataupun itulah sufinya, yang mentakrifkan insan dengan takrifan insan kamil, adalah pemikiran yang wujud pada zaman sebelum zaman Islam. Kalaulah ilmu sufi itu berpunca daripada nas, daripada dalil, sesungguhnya ajaran sufi tak akan sampai ke tahap yang kita lihat sekarang. Tapi puncanya adalah dalam menafsirkan makna insan dan hubungan seorang insan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini puncanya. Lepas tu kita bincang bab wali,
Kita cerita tentang ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita bincangkan tentang dalil wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan kesempurnaan manusia yang sempurna di mana? Apabila dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di kesempurnaan yang paling tinggi yang ada pada manusia apabila dia menjadi hamba Allah. Ini pemikiran, inilah dia kedudukan manusia di sisi Islam. Bukan sekadar di sunnah, di sisi agama Islam itu sendiri. Manusia, siapa manusia? Manusia adalah hamba Allah. Dan kesempurnaan pada seseorang manusia apabila dia menjadi hamba Allah sebenar. Dan dia kenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran membincangkan tentang memperkenalkan Allah dan memperkenalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tauhid dilihat dari segi tanggungjawab manusia, tak lari daripada dua bab. Yang pertama, tauhid ilmi, manusia perlu tuntut ilmu seperti mana yang tentang Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah, kenal sifat Allah seperti mana yang Allah beritahu, sehingga dia tak keliru untuk meletakkan sifat-sifat Allah pada manusia atau sifat manusia pada Allah. Itulah tujuan ilmu tauhid ilmi. Jangan sampai apa tujuan kita belajar tauhid ilmi? Kita ada berapa tauhid, ada berapa? Tauhid kat Allah satu jelah. Tapi cabang perbincangan ilmu tauhid ada berapa? Kalau dilihat dari segi tugas dan tanggungjawab kita sebagai manusia, ada dua tauhid, betul? Tugas pertama untuk kita tuntut ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, cari ilmu tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, dipanggil sebagai tauhid ilmi. Tugas kedua, tunaikan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai tauhid amali. Jadi kalau dilihat tanggungjawab tauhid berdasarkan kepada tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tauhid hanya dua. Tauhid ilmi, kenal Allah dengan sebenarnya, dan tauhid amali. Kalau dilihat dari segi hak-hak Allah atau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu tiga. Satu, tauhid yang membincangkan tentang perbuatan Allah. Tauhid apa? Rububiyah. Allah yang mencipta alam, al-khalq wal mulk wal tadbir. Allah yang mencipta, Allah yang menguasai alam, Allah yang mentadbir alam, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi, Allah yang menghalang seseorang daripada nikmat, Allah yang mengangkat darajat, Allah yang menjatuhkan seseorang, Allah yang bagi kuasa, Allah yang tarik kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan orang dalam neraka, Allah yang keluarkan, Allah yang mengampunkan, Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya Allah, perbuatan Allah kita bincangkan kat mana? Tauhid al-rububiyah. Berkait perbuatan Allah. Nak bincang rububiyah ni ada kaitan antara hubungan Allah dengan makhluk. Apa yang Allah lakukan terhadap makhluknya. Allah cipta, Allah tadbir dan Allah kuasai makhluknya. Ini tauhid al-rububiyah. Jadi macam mana nak kaji tauhid rububiyah? Tengok kuasa Allah yang ada di, yang Allah tunjukkan. Allah beritahu Al-Quran. Tengok kuasa Allah yang ada di dalam alam. Macam mana Allah ciptakan unta, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ini semua tentang tauhid ar-rububiyah. Kenal alam, kenal Allah. Kerana Allah tu Rabbul Alamin. Saya kenal ini orang Cina ni sebab tengok mulai tulisan dia tulis Cina. Contohnya. Saya kenal pekerjaan seseorang melalui apa yang dimiliki. Kalau ada orang datang, dia datang, dia tengok, dia tengok muka orang, dia terus lukis. Jadi ini pelukis ni. Hebat dia hebat dalam melukis. Tengok orang tu, tengok muka dia. Muka Melayu, tiba-tiba tulis Arab dengan khat yang cantik. Ush, dia ni belajar ni. Kita tahu dia mesti belajar punya, mesti belajar sekolah Arab ialah ataupun belajar agama. Takkan orang tak pernah belajar agama tiba-tiba pandai tulis. Sebab kita kenal seseorang melalui perbuatannya, melalui tindak lakunya. Kalau manusia, Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di alam ini semua sekali menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ni tauhid
ar-rububiyah. Dan jangan letakkan, kita belajar tauhid apa? Untuk menjauhi syirik dalam bab rububiyah. Jangan ada seorang pun yang menisbahkan rububiyah Allah kepada selain Allah. Jangan ada yang mengaku ada wali kawasan yang tadbir kawasan tertentu. Jangan ada. Ini tujuan kita belajar ilmu tauhid rububiyah. Jangan ada yang percaya bahawa si fulan tahu perkara ghaib. Yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita belajar tauhid ar-rububiyah. Kita belajar tauhid ar-rububiyah. Jangan barakallahu fiik. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi perjalanan alam ini. Hanya Allah, kerana Allah tu Rabbul Alamin. Kemudian kita belajar tauhid tentang Allah. Sifat Allah dan nama-nama Allah. Memang berkaitan dengan Allah. Kenal nama Allah. Allah beritahu namanya dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW. Kita kaji satu persatu semua nama Allah yang Nabi sebut, yang Allah sebut. Kita letakkan, kita keluarkan daripada ayat Quran. Semua ayat Quran kita bawa, semua hadis kita bawa. Kita kaji satu-satu. Fahami maknanya. Mula detect melalui ayat Quran dan sunnah. Kalau sahih kita terima, kumpulkan. Kemudian kita tengok maknanya dalam bahasa Arab. Tengok syarah apa yang disyarahkan oleh ulama salafus salih. Tengok pada konteks Al-Quran Karim. Ini dah tauhid tentang al-asma' wa sifat. Kenapa asma' sifat? Sebab dalam tiap-tiap nama itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kata nama Allah bukan nama yang kosong. Nama Allah nama yang mengandungi sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan dirinya melalui asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tengok pada nama-nama Allah, kemudian ada di bahagian pada sifat tak ada dalam nama tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sebutkan dalam sunnah. Kerana kita kaji tentang perbuatan Allah yang Allah sebutkan dan perbuatan Allah yang dapat kita ketahui keindahan dan kebesaran Allah melalui alam. Boleh juga jadi bukti kepada asma' dan sifat. Okey, dah belajar. Satu, rububiyah, berkaitan dengan apa yang Allah lakukan terhadap hamba. Asma' sifat, tentang sifat Allah yang Allah beritahu kita, yang kita tak nampak apa-apa, kecuali kesan-kesan yang ada kaitan dengan makna ar-rububiyah. Itu hubungan. Yang ketiga, bila kenal Allah Subhanahu wa taala sebenar, maka kita tunaikan hak Allah, iaitu jangan minta, jangan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama tauhid al-uluhiyah. Inilah dia tauhid 3. Tak ada lain. Tujuan kita belajar 3. Hubungan kita dengan Allah, sebab tu pengajaran tentang tauhid 3 penting untuk ajar kita siapakah hamba, siapakah Allah. Apabila perkara ini yang tidak ditegaskan, dan datang pula orang yang bawa fikrah insan kamil sebagai hubungan manusia dengan Allah, apakah dia fikrah yang dibawa dalam insan kamil, manusia yang sempurna, insan kamil, iaitu yang dinamakan sebagai wali, fikrah wali, dia tak ada kaitan. Ataupun Nur Muhammad, atau dipanggil sebagai dalam agama Yahudi dipanggil sebagai Al-Kalimah, atau dalam agama Nasrani Isa dipanggil Kalimatullah. Insan pada pandangan golongan ini, insan bukanlah manusia yang mencapai kesempurnaan sebagai hamba. Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, tapi sempurna kat mana? Sempurna sifat Nabi sebagai seorang hamba. Sebab tu Allah puji Nabi dengan sifat hamba sebelum Rasul. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Bila kita lepas kita wuduk, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tu hamba. Jadi sifat kesempurnaan yang paling tinggi dicapai oleh manusia adalah kesempurnaan sebagai hamba, dan erti kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu Allah cipta kita dengan tujuan untuk jadi hamba, dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah orang yang paling sempurna penghambaannya pada Allah dan takkan melebihi limit tersebut. Apa beza fikrah yang dibawa dari agama lain?
sama ada falsafah logos yang dibawa oleh Plato, atau falsafah Hellenism dalam agama Greek, dalam pemikiran Greek, dan juga dalam pemikiran yang menggabungkan antara falsafah Yunan dan falsafah Iran, atau falsafah-falsafah sebelumnya, atau falsafah yang dibawa oleh Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran falsafah kita bincangkan. Atau lebih tepatnya, dalam konteks perbincangan kita bab wali, konsep wali yang dibawa oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang mengubah pemikiran, walaupun sebelumnya dah ada pemikiran Risalah Ikhwanus Safa. Saya daripada pagi nak cari mana buku. Saya ada buku Ikhwanus Safa, Risalah Ikhwanus Safa yang dulu. Ikhwanus Safa ni siapa? Sekelompok orang-orang yang zindiq. Dia nak sebarkan pemikiran berkaitan. Mereka ni siapa? Mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam tapi bukan Islam. Jadi mereka nak sebarkan pemikiran, rosakkan tauhid, rosakkan mafhum masyarakat berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Caranya ada beberapa orang kumpul, tulis satu risalah, satu makalah, bincangkan tentang banyak perkara yang berkaitan dengan agama. Nama-nama semua ditutup, tak tulis nama, atas alasan kami sampaikan kebenaran dan ikhlas kerana Allah. Tak dikenali orangnya, namun buku-buku mereka diletakkan di kedai-kedai buku di kalangan warraqin, terutama di kota Baghdad, Basrah, Kufah, di kawasan sana. Sehinggalah pemikiran mereka ini, mereka lebih kurang pada kurun yang keempat dan kurun ketiga pada zaman tersebut, disebarkan buku tadi. Pemikiran-pemikiran dah wujud pada zaman Ikhwanus Safa. Namun dalam realiti, dalam konteks pemikiran Sufi yang betul-betul yang menterjemahkan apa yang tercatat dalam Ikhwanus Safa, yang menggabungkan pemikiran-pemikiran Yunan dan yang ada yang kita sebutkan makna insan kamil, yang terjemahkan dengan makna yang jelas, tokoh utamanya Ibnu Arabi. Dua pemikiran utama Ibnu Arabi untuk faham berkaitan dengan pemikiran Ibnu Arabi. Satu pemikiran berkaitan dengan bahawa wahdatul wujud atau al-hulul. Tuhan boleh menjelma sebagai makhluk. Sebagian makhluk Allah merupakan jelmaan dan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Allah bertajalli di atas makhluknya. Konsepnya tuan-tuan boleh nanti baca kemudian. Tapi maksudnya ada di kalangan manusia yang memiliki sifat kemanusiaan dan ketuhanan. Dan ini yang membezakan kita belajar Tauhid 3 dengan Tauhid golongan Sufi. Kita tak ada hubungan, kita hamba. Allah, hamba-hamba. Belajar Tauhid untuk pisahkan hak Allah, hak makhluk. Bab rububiyah, apa yang Allah buat, tak ada, kita tak mampu buat, hanya Allah. Bab uluhiyah, kita hanya minta dengan Allah, tak ada perantaraan. Bab asma' sifat-sifat Allah tak sama dengan makhluk. Kalau ada persamaan hanya pada istilah dan nama. Kenapa ada persamaan? Sebab Allah nak sampaikan maklumat pada kita dengan bahasa makhluk. Allah gunakan bahasa yang kita faham. Dan bahasa yang paling sesuai untuk Allah sampaikan bahasa Al-Quran. Allah pilih bahasa Arab. Quranan Arabian. Itu saja hubungannya sebab bahasa. Hakikat tak ada yang sama. Bahasa. Jadi persamaan nama yang Allah sebut hanya pada bahasa dan asal makna bahasa. Tapi hakikat tak sama. Jadi tak ada satu pun kita dalam jenis tauhid menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi pemikiran Sufian inilah yang dibawa oleh Ibn Arabi. Dia kata makhluk, dia kata Allah boleh menjelma dengan konsep terjaliat yang 7 ke macam-macam lah, mana martabat 7 dan sebagainya. Allah boleh menjelma, Tuhan boleh menjelma dalam diri mana-mana makhluk. Sama lah konsep Uzair anak Allah, Isa anak Allah, ke semua ini semua atas. Konsep ni konsep pertama. Boleh berlaku. Jadi apa yang berlaku? Sifat-sifat ketuhanan tertentu boleh wujud pada diri orang yang adanya tajalli Allah Subhanahu Wa Taala.
Konsep yang kedua, makhluk ni pertama berkaitan dengan tajalli atau berkaitan dengan wahdatul wujud atau berkaitan dengan hulul. Sebenarnya al-hulul, dia lebih pada hulul. Kalau bincang buat hulul dengan wahdatul wujud akan khilaf banyaklah. Mana hulul, mana wahdatul wujud. Daripada asalnya berbeza dari segi makna asal, tapi segi praktikalnya akan berbeza, ada punya perbezaan masuk hulul ke atau ittihad. Kalau hulul ni makhluk, tapi roh Allah yang masuk, ittihad, dia bersatu, jadi satu. Fikrah yang kedua, fikrah yang buat Ibn Arabi, walaupun banyak, tapi dua je utama dia. Fana. Sebelum tu tak ada seorang sufi sebelum tu banyak cerita tentang kesufian. Adalah ulama Taurat dan sebagainya, macam-macam kesilapan, tapi kesilapan dalaman, dia belum bawa fikrah luar yang betul-betul menyentuh aspek ketuhanan. Fikrah yang kedua dibawa Ibn Arabi apa dia? Fikrah al-fana. Apa itu fana? Manusia sampai pada satu masa dia boleh musnahkan sifat kemanusiaannya dan dia bersatu dengan Tuhan. Fana artinya hilang sifat kemanusiaannya dan dia bersatu dengan Tuhan. Mana hulul wahdatul wujud. Tapi dari segi perbincangan akan ada dah khilaf macam detail. Tapi begitulah, manusia boleh fana. Boleh berlakunya fana. Jadi fikrah inilah asas kepada fikrah Ibn Arabi. Dan ini ada insan kamil. Okay. Daripada situ, wali kat mana? Wali ni manusia-manusia yang mencapai tahap insan kamil, kesempurnaan tersebut. Bila seseorang mencapai level insan kamil, manusia yang sempurna, apa terjadi? Pertama, saya tengok senarai, terlalu banyak pula. Apa yang tertulis ini secara umum? Dia adalah cerminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul musyabbihah ni. Musyabbihah sebenar adalah golongan batiniyah, golongan sufiyah. Dan memang betul, kalau tuan-tuan buka kitab Syahristani mengatakan bahawa golongan musyabbihah sebenarnya adalah golongan sufi. Tapi mereka cuba dicari benda tu, dicampak kat Wahabi. Wahabi siapa pun tak tahu. Insan kamil adalah barzakh. Apa itu barzakh? Tembok pemisah antara makhluk dengan Allah. Sebab bagi mereka kewujudan ada tiga. Betul? Tuhan, makhluk dan manusia. Manusia yang mencapai level manusia, kalau manusia dengan sifat kesempurnaan manusia, kalau yang lain jadi makhluk lah. Tapi manusia yang sampai tahap insan kamil, dia dah jadi perantaraan antara Allah dengan makhluk. Kerana bagi mereka Allah, zat Allah, kerana mereka tak disebutkan sifat bagi Allah SWT, zat Allah semata-mata zat tersebut tidak ada salahiyah untuk bercakap dengan makhluk. Itu yang jadinya falsafah ahli kalam yang nafikan sifat menjadi jalan kepada datangnya golongan sufi. Zat yang tanpa sifat, tak boleh, Allah tak bercakap, Allah tak berbicara, Allah tidak ini, tidak itu, tidak. Jadi macam mana Tuhan tadbir alam? Tuhan tadbir alam melalui orang tengah atau wasatah atau barzakh, iaitu insan kamil. Maka tiap-tiap tempat, semua kawasan, semua masa akan ada wali-wali Allah yang jaga tiap-tiap kawasan, yang uruskan semua perkara, kerana mereka adalah wasatah atau dipanggil sebagai barzakh. Mereka juga adalah roh alam. Tuan-tuan, kalau siapa nak minta penjelasan, semua yang bila saya gariskan, saya catatkan, dah ada. Memang ada dalam buku-buku dicatat. Mudahnya pergi buka kitab Ibn Arabi lah, yang Ustaz Nadrus selalu bawa. Cuma saya jarang highlightkan Ustaz Nadrus sebab saya berbeza pada bab sebelum tu lagi, bab Ibn Kalam. Jelas, dengan jelas saya sebut lah. Jarang saya sebut. Sebab ada masalah perkara lain. Tapi kalau siapa saja boleh batalkan perkataan Ibn Arabi, sudah pasti takkan siapa pun ikut tarikat sufi ataupun kumpulan sufiah. Sebab asasnya semuanya percaya konsep kewalian ke situ.
Jadi, apa yang berlaku? Dia kata, kewujudan ada tiga. Kewujudan Allah, Tuhan, Zat, yang tanpa sifat, ataupun dengan, mana Tuhan seolah-olah benda zat yang wujud, tadbir alam, tapi melalui perantaraan. Kerana mereka sifatkan Allah dengan sesuatu yang seolah-olah tiada. Hubungan Allah dengan hubungan makhluk ni, kalau tengok pada Risalah Ikhwanus Safa, dia kata, hubungan bukan seperti seorang yang mencipta bangunan. Allah cipta. Tapi hubungan Allah dengan makhluk bukan seorang yang mencipta bangunan. Laisat ka'alaqatil banna' ma'a bina'ihi. Bukan hubungan antara seorang cipta bangunan. Apa maksud cipta bangunan? Saya siap buat rumah. Kita tak ada kaitan rumah. Mungkin orang yang buat rumah dah meninggal dah. Rumah masih ada. Tapi dia kata hubungan Allah dengan alam ini seperti hubungan orang yang bercakap dengan suara dia. Dengan percakapan dia. Artinya apa? Ngam. Mesti ada dua-dua. Tak ada satu, tak jadi. Tak ada alam, Allah tak jadi Tuhan. Tak ada Tuhan, tak jadi manusia. tak ada alam. Hubungan yang kata, kalau kata orang bercakap, mesti ada. Siapa dia? Mesti ada siapa yang bercakap. Tak ada orang, tak adalah cakap. Dia tak kira macam bangunan sebagainya. Allah sangat memerlukan kepada wasatah tadi. Nanti saya terangkan. Kata, tak ada pun sebut. Memang tak ada. Pemikiran ni kita berikan fikrah yang asal. Fikrah yang asal yang ada pada dalam pemikiran lain. Nanti kita tengok macam mana di-matchingkan oleh Ibn Arabi dan juga tokoh-tokoh yang selepasnya. Mereka matchingkan semua pemikiran tadi kepada dalil. Kaedah matching. Sekarang kita pegang asal. Jadi asalnya, mereka nak kejar manusia ni, nak sampai tahap sempurna, bukan menjadi ubudiyah, malah sempurna manusia bila dia terlepas daripada sifat ubudiyah, jadi manusia sempurna, iaitu orang tengah antara Allah dengan makhluk. Malah penghujungnya, dialah Allah. Bergabung, last sekali. Yang paling sempurna. Dia kata, insan kamil, ruhul alam. Insan kamil, dalam bentuk Tuhan, bentuk Allah. Takrifan-takrifan ni kita akan tengok jalan-jalan yang dibawakan. Insan kamil ada dua sisi. Sisi kemanusiaan dan sisi sebagai makhluk. Sisi makhluk dan sisi ketuhanan. Insan ada sifat manusianya, ada sifat ketuhanan padanya, iaitu jelmaan Allah, jelmaan Tuhan, tajalli Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Insan kamil ada banyak nama-nama kesempurnaan. Ini semua istilah-istilah tuan-tuan. Belajar akan nampak. Insan kamil wujud di semua tempat dan masa. Tak ada satu tempat pun kecuali ada wali di sana. Insan kamil atau wali lah. Cuma saya nak wali ni terletak kemudian. Sebab apa? Istilah wali ni kemudian. Sufi pakai. Kemudian. Tapi konsep insan kamil yang wujud pada pemikiran-pemikiran ini ialah orang yang memiliki tugas menguruskan alam. Lahu tasarruf wa tamkin fil kaun. Ada kuasa uruskan alam. Yang urus, ada yang kutub yang uruskan semua, ada yang kutub sekecil, kutub besar. Ada yang wali kawasan sebagainya, tuan-tuan boleh buka tengok pada buku-buku mereka sendiri. Yang pada sifat-sifat ini yang disebutkan ini merupakan, kita ketemukan sifat-sifat ketuhanan ataupun dewa. Kerana konsep dewa itulah konsep insan kamil. Konsep dewa lah sebab tu manusia, hatta dalam agama Buddha, dalam level manusia 31 atau 32 alam tersebut, dia betapa dia nak apa? Akan dilahirkan semula dalam alam-alam lebih 30 tadi tu. Kalau alam manusia boleh alam ke-8 sampai 12, tak silap saya. Kalau lahirkan semula alam bawah, maksudnya dia kalah. Kalau dia hebat, dia makin suci, makin naik. Jadi dewa, jadi sebagainya. Sampai penghujungnya nirvana, dah bergabung, nirvana habis, hilang. Itu agak mudah. Nirvana ni hapus kemanusiaan dia, macam tu je. Sebab dia tak cerita tentang Tuhan. Tapi agama nirvana, itu nibbana. Nirvana dalam agama Hindu, dia terhapus kemanusiaannya, bergabung dengan Tuhan, fana. Fana tu nirvana lah. Secara mudahnya, fana nak faham? Nirvana.
dalam agama Hindu dan agama Buddha dan juga agama India yang lain. Okey. Jadi ni pemikiran Sufiah yang sebenar. Jadi kita tu, tuduh. Habis dia menuduh orang. Tak, kita betul. Kami cerita fikrah, tak cerita orang lagi. Pengikut Sufi dan orang-orang Sufi, pengamal Sufi, tak semestinya berpemikiran begini. Tidak semestinya berpemikiran begini. Sebab Sufi masuk dalam pemikiran Islam dengan cara yang sangat halus. Dia tak kata, mana ada siapa nak kata sifat Allah daripada manusia. Tak. Ada yang begitu. Akhir sekali, bila bincang, keliru banyak sangat. Geng-geng ini, geng-geng batiniah dan sebagainya, mereka terpaksa cipta kaedah untuk harmonikan. Agama itu ada dua. Satu agama awam, yang kedua agama khas. Maka timbullah istilah ahli syariah dengan ahli hakikat. Jadi kalau jumpa dengan orang yang masih percaya Allah adalah Allah, hamba adalah hamba, hamba perlu ibadah pada Allah, kena ikut syariat, kena ikut Nabi, ceritalah bab syariat je dengan dia. Tapi sampai level dah faham betul-betul dengan semua istilah yang dibawa dan buku-buku semua, dia faham betul-betul, dia akan mencapai level ahli hakikat. Masa tu dia dah fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara penyelesaiannya apa? Membahagikan ilmu kepada dua. Ilmu untuk orang awam, belajarlah macam buku semua. Dan kebanyakannya Sufi, orang pengikut Sufi, kategori awam. Sebab yang jadi wali yang faham tu Al-Arif Billah berapa orang je yang dibagikan title tersebut. Nama Al-Arif Billah lah, nama Kutub lah, nama Wali lah, nama saya pun tak hafal apa lagi nama dia. Tak ada mana, malas nak peruntukkan akal nak hafal benda tu. Kalau orang tanya Ustaz macam mana, saya buka balik tu. Ada dia punya ni. Jadi ini tu punca asal. Di fikrah ini, macam mana fikrah ini berpindah kepada umat Islam. Sebab tu kita kata, kritikan kita kepada fikrah Sufiah. Yang ni, bukan pada ahli Sufi lagi. Ahli Sufi ni ada yang terima hanya pada kadar, macam ilmu tasawuf yang diajar di sekolah-sekolah, termasuk sekolah agama negeri Johor. Saya jujur katakan, antara diajar di sana ialah Sufi yang bersih. Sufi cerita tentang zuhud, cerita tentang akhlak, tentang tazibun nufus atau tazkiyatun nufus, mempunyai jiwa sebagainya. Ini Sufi yang diajarkan kepada sekolah-sekolah sebab tak sesuai pun. Walaupun penyokong Sufi tegar, dia akan kata, ajarlah budak-budak dengan ilmu syariat. Kalau semua ahli makrifat, kelang kabut dunia. Sebab tu kalau ada siapa yang buka cerita kat awam, dia kata, tulang kau, siapa suruh buka kat orang awam? Kenapa kau buka? Jadi kalau orang cerita, kenapa kau buka? Dia rasa diri dia dah ada rahsia. Kerana dia orang khas, ahli hakikat, bukan ahli syariat, orang awam. Dan dengan bertopengkan inilah, golongan Sufi menyatakan bahawa agama mereka dua, syariat sebagai satu jalan amalan dan hakikatlah satu pemikiran ataupun satu sebagai syiar atau talmih. Semua yang belajar ikut tarikat kaedah golongan Sufi, kami kena, bukan tarikat lah, jalan Sufi, kami belajar, kami kena solat, kita kena semua sekali. Tapi dalam kepala tak mustahil ada wali yang boleh begini, tak mustahil, ini jalan dia. Bezanya apa? Kita belajar Tauhid 3, tak mungkin ada manusia yang tahu perkara ghaib. Jelas tak? Jelas. Dia kata, manusia dia habis Nabi Muhammad macam mana? Nabi Muhammad tahu kan? Dia mula bawa cerita. Dia ni jadikan Nabi Muhammad macam orang biasa, macam Tuhan. Kita belajar tauhid, tujuannya supaya manusia, tauhid rububiyah ajar kita bahawa manusia adalah manusia. Takkan mencapai level mana paling tinggi, makhluk terbaik manusia, paling-paling sampai level penghambaan. Hamba yang paling sempurna, tak lebih sempadan tersebut. Tapi beza dengan golongan Sufiah, walaupun mereka solat sama, solat dengan kita, puasa sama, amalan-amalan lakukan sama, tapi mereka menyatakan bahawa tak mustahil dengan hukum imkani, boleh berlaku, boleh jadi.
Mustahil sebab itulah diletakkan hukum berkaitan dengan mukjizat dan perkara pelik sebagai hukum adat. Mustahil tak sisi adat. Di sini satu lagi, pengaruh ilmu falsafah dan ilmu kalam terhadap penyebaran kesufian. Kerana mereka mengkategorikan semua perkara ini pada adat. Pada adat. Seolah-olah kalau semua berkaitan dengan makhluk hukumnya adat. Tidak ada dalil yang kawal. Tak ada had sempadan. Sebab tu kita tauhid, kita belajar tauhid al-rububiyah, uluhiyah dan sifat-sifat tujuan untuk memisahkan hak Allah dengan hak makhluk. Nabi tanya, tahu tak kepada Muaz bin Jabal, tahu ke tidak kamu hak Allah kepada makhluk? Tahu tak hak makhluk pada Allah? Artinya ada perbezaan, hak yang jelas. Jangan campur adukkan. Macam mana pemikiran ini boleh sampai kepada orang Islam? Saya digariskan pandangan Ibn Hazmin, hatta Imam Fakhrul Razi, di sini disebutkan Imam Isfarayini, begitu juga disebut dalam banyak buku, semuanya sepakat bahawa pemikiran sufi masuk ke dalam umat Islam. Kesimpulannya mereka datang daripada 3 jalan utama. 3 jalan utama. Tuan-tuan kalau tengok, kalau tuan-tuan nak baca faham dengan detail, ceritanya panjang lah. Dibuktikan macam mana bermulanya penterjemahan yang dilakukan oleh beberapa orang di zaman Abbasiyah, buku-buku sebagainya. Tapi ringkasan semua perbincangan panjang, ringkasannya 3 jalan. Satu, Risalah Ikhwanus Safa atau Rasail Ikhwanus Safa. Ada beberapa makalat yang sentiasa disebarkan, kemudian dikumpulkan. Dia ni macam satu gerakan bawah tanah. Dari semasa ke semasa buat satu, dia ambil syubhah, dia sebarkan, tak tahu siapa penulisnya, surat layang. Lama-lama dikumpulkan dalam Rasail Ikhwanus Safa. Ini punca pertama, mana fikrah insan kamil masuk. Jangan cakap sufi secara umum. Sufi ni melibatkan amalan, bacaan Quran dan sebagainya. Itu tak masuk. Fikrah insan kamil yang menjadi asas perbezaan perbincangan kita pada malam ni. Macam mana fikrah insan kamil masuk? Satu, melalui Rasail Ikhwanus Safa. Dalam buku ini juga dibawakan isi kandungan buku tersebut. Yang kedua, daripada penterjemahan. Terjemahan buku-buku lama pada zaman Abbasiyah. Zaman penterjemahan. Kalau nak tahu isi kandungan dan rad kepada Ikhwanus Safa, boleh baca buku Al-Imta' wal Mu'anasah yang dikarang oleh Abu Hayyan At-Tauhidi. Walaupun beliau pun salah seorang pada ulama sufi, tapi bila menolak konsep al-insan kamil. Kalau baca itu maksudnya kita bukan maksudnya kalau orang tu tak semua benda betul kita tak. Untuk ahli ilmu, untuk orang yang faham, yang boleh bezakan, boleh baca buku Abu Hayyan At-Tauhidi rahimahullah. Walaupun sebahagian daripada sebahagian berpandangan beliau ni termasuk golongan yang etis. Ada yang kata masih Islam dan banyak orang salah faham. Tapi yang penting dalam bab ini, saya wallahualam, apa yang saya baca sekadar ini saya belum temukan. Jadi semoga Allah dan saya mengambil perjalanan tawakuf lah. Tapi apa yang saya nampak zahirnya, saya masih lagi beliau dalam buku-buku ni nampak beliau seorang yang mana Islam lah, orang Islam, ulama Islam, salah seorang ulama. Dalam terutama kitab Al-Imta' wal Mu'anasah dalam menolak pemikiran golongan Ikhwanus Safa. Okay. Atau kita kenal sebagai At-Tauhidi. Dan beliau juga cerita tentang macam mana falsafah Hellenism masuk, ilmu kalam masuk, semua boleh baca kitab ni. Dan beliau akan rad. Bila sebutkan beberapa pemikiran yang ada dalam Ikhwanus Safa, menggabungkan antara agama dan falsafah, tu first kali. Memanglah geng-geng ahli kalam ni punca. Kemudian akidah berkaitan dengan Allah. Kita teruskan. Cuba kita masuk pada sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah penterjemahan.
bermula pada golongan Baramikah, iaitu yang diasaskan oleh tokohnya Yahya Ibn Khalid Al-Barmaki. Kenapa zaman Abbasiyah ni mereka dapat tempat? Sebab ketika menjatuhkan kerajaan Umayyah, golongan munafik ni ramai. Golongan bila Umayyah buka negara Islam, antaranya menjatuhkan kerajaan Kisra Parsi, ada yang terpaksa masuk Islam sebab mereka mana tak sakit hati, mereka satu bangsa, satu kuasa dunia. Kuasa dunia Rom dan Parsi. Rom masih berkuasa, mereka ranap. Yang jajah mereka siapa? Orang yang paling mereka pandang rendah, orang Arab. Bangsa yang mereka kata ummi, mereka pun tak nak kuasai. Orang yang mereka rasa tak ada nilai, tak ada sekali. Kerajaan mereka jatuh di tangan orang Arab dan hancur habis. Punca daripada Kisra koyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rom kalah tapi dia berpindah ke Eropah. Masih ada raja-raja mereka. Kerana ketika surat sampai walaupun dia tak terima Islam, tapi dia muliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia muliakan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kisra dikoyakkan surat Nabi, Nabi doakan kehancuran. Sebagaimana dikoyakkan surat Nabi, Nabi kata Allah, semoga Allah koyakkan kerajaan dia. Kisra ni jatuh. Ada yang masuk Islam betul, ramai. Ada di kalangan mereka yang simpan dendam. Dendam inilah yang dilahirkan melalui pemikiran-pemikiran tadi. Kerana mereka takkan mampu lawan secara senjata, mereka lawan melalui cara rosakkan tauhid. Kerana yang membezakan agama Islam dengan agama sebelumnya adalah tauhid. Iaitu dalam memahami hubungan manusia dengan Allah dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi walaupun kita tengok Al-Barmaki macam mana hantar orang ke India mencari ulama-ulama India yang pakar-pakar termasuk Sami-Sami, ramai dia bawa masuk ke Baghdad. Kenapa dia dapat? Sebab masa nak jatuhkan Umayyah, mereka ni antara orang yang terlibat dalam menyokong gerakan negara Abbasiyah. Bila dah berkuasa, kamu yang sokong, kempen pun dikempen, mereka akan ada tempat dalam kerajaan. Jadi dihantar kepada golongan orang-orang tokoh-tokoh agama yang berada di India untuk dikumpulkan dan diterjemahkan buku-buku daripada pemikiran India kepada Islam. Buku agama. Terutamanya buku-buku agama. Ada juga buku-buku kedoktoran dan sebagainya. Tapi yang kita bincangkan, buku-buku agama pun turut diterjemahkan. Kemudian juga bahasa perkara ini diteruskan oleh Abdullah bin Muqaffa. Diterjemahkan buku-buku, dikorek, dicari buku-buku yang buku Parsi lama, terjemah ke bahasa Arab. Tu adanya buku Kalilah wa Dimnah yang selalu kita belajar kat tingkatan 4 dulu. Baik siapa yang ingatlah. Buku-buku mana? Buku-buku Parsi, buku-buku sastra dan buku agama Parsi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sekarang dah ada dah. Sebelum tu, agama sebelum tu bersih. Tak bersih juga, tak full. Sebab ada Syiah. Kita akan bincang kejap lagi. Tapi secara umumnya orang awam takkan terpengaruh. Syiah dia buat kelompok dia sendiri. Syiah dia tak duduk dengan orang Islam. Dia buat kelompok sendiri. Jadi, golongan Baramikah, seperti Hisham bin Hakim Rafidi dan sebagainya, semua ni penterjemah. Kalau nak senaraikan buku ni, disilakan buku-buku yang diterjemahkan. Kemudian, kesan seterusnya, Al-Ma'mun, ketika dia menguasai jadi khalifah, dia lantik, dia suruh orang pergi ke Raja Rom, hantarkan buku-buku yang ada pada kamu. Hubungan dia rapat dengan Rom. Ini satu pemikiran Abbasiyah. Zaman Abbasiyah tak ada negara baru yang dibuka. Pembukaan kota negara baru adalah pada zaman Umayyah. Islam berkembang 2/3 dunia zaman Umayyah. Masa ni belum wujud lagi ilmu falsafah, belum wujud ilmu kalam. Masa ni belum ada semua sekali. Masa ni Islam tersebar kepada zaman Umayyah. Zaman Abbasiyah,
Yang mana pada zaman mula penterjemahan buku-buku ni datang, zaman Islam dah mula, negara Islam mengecut sedikit demi sedikit. Kalau tak betul kata perkembangan Islam ni kerana ilmu kalam dan sebagainya, tidak. Kerana Mu'tazilah, kerana begini. Ini semua orang-orang yang tak lihat sejarah secara menyeluruh. Tak baca sejarah menyeluruh. Jadi kita tengok pada Al-Ma'mun, hantar surat kepada Rom, minta diutuskan buku-buku yang ada. Maka Raja Rom hantar ke Baghdad buku-buku, terusan buku Socrates, Aristotle, Platon dan Aflatun. Saya tak tahu siapa nama ni. Tapi Plato, Socrates dan juga Aristotle. Kalau ikut susunannya, Socrates ni guru, kemudian Plato, kemudian Aristotle. Yang pegang pada pemikiran Aristotle banyak jadi ada kalam, yang pegang pada pemikiran logos Plato akan jadi sufi. Hujungnya mana semua ni ahli kalam. Kalau nak katakan semua ahli kalam siapa yang ambil pada ni, memang kebanyakan mereka adalah golongan-golongan begini. Cuma dari segi praktikalnya, ahli kalam yang ada zaman sekarang ni kebanyakannya yang menggunakan, yang mengagungkan akal, manakala golongan sufi yang mematikan fungsi akal, yang menghidupkan roh, dipanggil sebagai dalil-dalil wajdani. Okey. Jadi ditutuskan buku, maka masa zaman tersebut telah diterjemahkan buku Astrologia Aristotle yang diterjemahkan oleh Abdul Masih. Nama pun Abdul Masih, bukan Abdullah. Hamba kepada Al-Masih, hamba Isa. Abdul Masih bin Abdullah Naimah Al-Himsi. Diterjemahkan dari buku Suryaniyah. Masa ini juga diterjemahkan buku Tasu'at Aflatun. Dan boleh baca, ada buku Tasu'at, ada buku Tisa'at. Macam-macam ada perbincangan. Tisa'at, Tasu'at, sama atau lain dan sebagainya, perbincangannya. Cuma yang saya pernah baca buku Tasu'at. Buku Tisa'at saya tak pernah jumpa, tapi di sini ada buku Tisa'at. Buku Tasu'at pernah bacalah, buku Plato. Kalau bahasa Inggeris, bagi saya tahu mana The Enneads, buku Plato. Saya pun tak tahu, tak pernah baca. Saya baca buku Arab, sebab tu istilah orang putih memang saya tak pandai lah. Kecuali kalau lepas ni kena duduk matching, nak match satu-satu sebagainya. Tapi ini wujud, dan ini ada faktor yang kedua. Bergabungnya falsafah, orang dah mula belajar falsafah. Orang peringkat awal, pemikiran tak kena diterima. Tapi sekarang dah ada ilmu falsafah. Macam mana orang boleh terima pemikiran ini melalui penterjemahan. Dan faktor ketiga, punca utama, pemikiran ini boleh sampai pada orang Islam secara umum adalah mazhab Syiah. Mazhab Syiah yang diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Memang pemikiran Yahudi. Memang ada fikrah insan kamil padanya. Jadi pecah semua kumpulan Syiah, sama ada Kaisaniyah, Hashimiyah, golongan Razamiyah, Bayaniyah. Ini semua mazhab-mazhab Syiah yang ada pemikiran insan kamil. Semua ni, dan Syiah yang melampau seperti Sabaiyah, Mughairiyah, Khatabiyah, Hishamiyah, Nusairiyah, Ishaqiyah. Ini semua nama-nama kelompok Syiah yang bawa pemikiran begini. Yang mana pemikiran mereka, ini yang penting. Fikrah-fikrah Syiah yang ada dahulu masuk ke dalam umat Islam, apa dia? Satu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, Syiah dengan Sufi beza kat mana? Fikrah tasawuf tadi, fikrah insan kamil tadi. Bukan pada Sufi yang umumnya ada zikir sebagainya, itu cerita bab lain. Fikrah insan kamil pada kedudukan seorang sini. Hanya beza pada istilah. Syiah namakan orang-orang yang sempurna sebagai imam. Imam ini, imam itu, imam sekian, imam yang 12, imam yang 8, atau khilaf mereka lah berapa imam. Jadi Syiah jadikan manusia yang sempurna, yang orang rujuk, jadi perantaraan antara manusia dengan Allah. Yang pergi ni semua adalah imam. Kemudian wakil mereka, wakil imam, ialah Syiah. Terhadkan, mereka hadkan insan kamil pada imam-imam, termasuk mazhab Al-Imamiyah 12 imam. Sufi
Dia buka, dia kata. Bukan imam sahaja. Bukan keturunan Nabi sahaja. Bukan keturunan Ali sahaja. Tapi semua orang boleh jadi insan kamil. Tak kira lelaki. Lelaki dan perempuan. Malah yang melampau golongan batiniah, Muslim atau kafir. No, tak ada masalah. Sebab tu kita akan jumpa golongan ni, dia tak kisah pun mengaku Islam, tak Islam sebagainya. Kerana konsep insan kamil tak ada kaitan dengan agama Islam pun pada asalnya. Pada asalnya. Matching nanti kita belajar last. Kita akan saya sebutkan last. Kejap lagi. Jadi, apakah perbezaan yang ada? Dia kata, Al-Imam ala suratillah. Imam itu adalah jelmaan Tuhan ataupun bukti kepada kewujudan Tuhan. Dan mereka percaya pada hululul am. Atau hulul khas, minta maaf. Tuhan menjelma pada diri imam. Al-imam ya'lamul ghaib. Imam tahu perkara ghaib. Semua benda rujuk pada imam. Imam bersifat maksum. Tuan-tuan buka lah YouTube, baca, dengar Syiah punya ceramah. Jangan tuan-tuan buka. Tapi saya beritahu. Tuan-tuan buka kan, yang tu lain pula jadinya. Tak payah buka. Tapi kalau nak tahu bukti sebagai bukti, macam mana tentang kemaksuman imam-imam yang maksum. Kemudian imam terlepas daripada taklif, sukut taklif. Tak perlu lagi taklif dia dengan hukum-hukum syariat. Dan sebagainya. Pemikiran ini wujud tak pada sufi? Wujud atas nama wali. Yang sana atas nama imam. Sebab tu agama Syiah dia terkontrol. Sebab terhad. Orang tempat dia ada markah yang had. Sufi ni wujud kat mana-mana. Tiba-tiba pakcik tu mengaku Mahdi, pakcik tu mengaku jadi Nabi, yang tu jadi kat mana-mana. Sebab dia tak kontrol. Sebab dia insan kamil boleh dicapai oleh seluruh manusia. Syiah dia hadkan kepada siapa hanya pada keturunan tertentu, yang lain kena jadi pengikut kepada imam tersebut. Tapi Sufi, mereka ada pemikiran insan kamil yang ada pada golongan Sufi tertentu, dia boleh dicapai oleh seluruh manusia. Maka wujud istilah Sufi, Qutub, Khalifatullah dan sebagainya. Okey, itu perbezaan. Okey. Sekarang kita tengok pada macam mana Sufi nak matchingkan. Pemikiran dia kata kewujudan ada 3. Satu, Allah yang mencipta alam. Yang kedua, makhluk, mana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga adalah insan kamil, manusia yang sempurna, jadi perantaraan. Ini fikrah yang kita ambil asas sekali bab insan kamil. Sama ada bab sifat ketuhanan, manusia itu ada sifat tertentu, tahu perkara ghaib, bila Allah buka hijab, tapi adalah sifat ketuhanan yang ada pada dia sebab dia jelmaan Tuhan tertentu. Dan yang kedua, bab ibadah pun, ibadah pada Allah tak ada, kena pergi pada wali itu. Sama dia hidup, masa dia mati ke, masa dia hidup pergi minta. Dengan dia, bukan bentuk doakan, tapi dalam bentuk memang dia itu perantaraan utama. Dah mati pun pergi kubur dia sebagainya. Okey. Yang ni konsep dia. Jadi macam mana dia masukkan dalam ni? Dari segi dalil, mereka lihat kepada beberapa perkara. Pertama, ni fokus perbincangan mereka. Dan saya menggunakan formula ni. Adalah beberapa sahabat kita yang ikut kumpulan Sufi ni, memang saya kumpulkan klip-klip orang-orang yang ajaran-ajaran Sufi. Kadang-kadang dulu kadang-kadang kita sampai dengar ceramah dia lebih berceramah Ustaz Sunnah kita sebab nak tahu pemikiran dia. Satu, mereka akan memainkan ataupun cuba untuk memesongkan pemahaman terhadap makna khalifah. Khalifah yang ada pada Sunnah apa dia? Manusia ni betul tak khalifah di atas muka bumi? Betul. Tapi dengan mafhum menguruskan bumi dengan urusan kemanusiaan yang mampu dicapai oleh manusia. Mereka ubah khalifah kepada makna insan kamil. Alam ini diuruskan oleh insan kamil, dan itulah makna khalifah. Boleh buka ayat surah As-Sad. Dan surah As-Sad ayat 26, ketika Allah kata, Ya Dawud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Sampai akhir ayat. Ayat ni antara ayat utama yang dibincangkan makna khalifah.
Bukan bererti khalifah yang kita faham, yang uruskan bumi, urusan-urusan kemanusiaan, tapi uruskan bumi, khalifah tadi dimaknakan dengan makna insan kamil. Yang kedua, hadis utama yang dipakai, hadis berkaitan dengan wilayah. Hadis berkaitan, wahai hamba-Ku, sungguh tidak ada satu amalan yang aku lebih sayang daripada amalan yang wajib yang kamu lakukan. Kemudian seorang hamba itu akan terus-menerus melakukan kewajipan dan menambahkan dengan perkara-perkara yang sunat, sehingga aku cinta pada dia. Bila aku cinta pada dia, apa nak Allah kata? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Bila aku sayang pada dia, maka bahawa pendengaran dia adalah pendengaran, aku adalah pendengaran yang didengar dengannya, penglihatan yang dilihat dengannya, tangan dia bergerak dan tumbuk dengannya, kaki yang dia berjalan ke mana-mana dengannya. Kita takrifkan dengan apa? Hifzullah. Ihfazillah yahfazka. Ringkasannya, jaga, buat yang wajib, buat yang sunat, jaga hukum Allah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga perbuatan tindakan kita, Allah pelihara. Kerana kita jaga hukum Allah. Itu tafsiran sunnah terhadap hadis tersebut. Dan itulah yang disepakati. Mereka jadikan ini asas kepada adanya sifat ketuhanan atau hulul, sifat Allah pada makhluk. Manusia bersatu dengan Tuhan. Itu yang kedua, hadis. Yang ketiga, mereka pergi kepada Nabi SAW. Apa mereka buat? Semua kelebihan-kelebihan Nabi akan dikumpulkan, kemudian dikiaskan kepada wali. Diletakkan pada wali. Ceritanya memang wujud dalam agama. Tapi untuk Nabi SAW, dibawa kepada Nabi SAW, dibawa kepada wali-wali mereka. Sama ada bab ilmiah atau bab amalan. Bab mereka melibatkan amalan yang lain. Okay. Itu cara pertama. Nak sebut tak sebut? Antaranya, mereka berkaitan dengan kewujudan perayaan Maulid Nabi, wujud. Sebelum Syiah pun Syiah yang wujud. Tapi mereka sangat mempertahankan kerana mereka nak kiaskan selain daripada Nabi, orang lain pun perlu kita raikan. Iaitu wali. Bab perbincangan berkaitan dengan syaddur rihal. Nabi kata syaddur rihal ila salasati masajid. Jangan kamu kumpulkan barang ikat kat belakang kamu musafir kecuali pergi 3 masjid. Mereka akan tafsirkan dengan pelbagai tafsiran, yang mana kubur Nabi mainkan sentimen. Kenapa tak boleh ziarah kubur Nabi? Kita cerita tentang pergi ke 3 masjid. Kubur Nabi sampai sana kita ziarah. Mereka akan pertahankan masalah ni. Kita boleh bermusafir jauh untuk pergi cari kubur Nabi. Maka dikiaskan. Sebab tu mereka sangat marah pada Ibn Taymiyah bab ni. Ibn Taymiyah kata, kita nak pergi musafir, habiskan duit banyak puluh ribu, boleh untuk beribadah. Iaitu ketika tempat. Nak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Nabawi. Sampai sana nanti adalah adab dia. Sampai Masjidil Haram, takkan Masjidil Haram je. Kat sana ada Kaabah, situ ada Hajar Aswad, situ ada tempat-tempat yang disunatkan. Sama juga ke Madinah. Sampai Masjid Nabawi, situ ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada Umar. Di sana ada Ahlul Baqi'. Di sana ada Syuhada Uhud, tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita pergi. Di sana ada Masjid Quba. Itu ada adab dalam Madinah. Tapi kita syaddur rihal, kita berrihlah, kita buat perjalanan sebab nak solat di sana. Sebab masjid ni lah yang ada pahala lebih pada yang lain. Dah sampai sana, adalah tempat-tempat yang disyariatkan di Madinah Munawwarah. Tapi niat asal mesti ketiga tempat. La tusyaddur rihal, Nabi kata illa salasati masajid. Mereka cuba masalah ni jadikan sebagai asas bahawa sebenarnya kita dari jauh pun kita boleh niat cari kubur. Tujuannya apa? Dikiaskan kepada kubur-kubur wali-wali yang lain.
Begitu juga bab tawassul. Mereka akan pertahankan bertawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat. Mereka akan pertahankan bab mengambil berkat daripada Nabi SAW. Semua cerita tentang Nabi. Yang ikhlas, betul-betul cerita tentang Nabi secara ilmiah. Ada yang ada udang di sebaliknya. Mereka pusing bawa apa berkaitan dengan Nabi, dibincangkan dan dikiaskan kepada wali-wali. Dengan konsep sama je. Nabi pun jelmaan Nur Muhammad, wali-wali ni pun jelmaan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah asas, yang lain makhluk sempurna hanyalah tajalliat, salah satu daripada jelmaan-jelmaan Nur Muhammad. Cuma Nabi paling sempurna, wali tak sama dengan Nabi. Tapi ada sifat-sifat insan kamil. Iaitu apabila adanya tajalli Nur Muhammad padanya, tajalli Allah. Nur Muhammad adalah wakil Allah atau makhluk pertama yang tercipta semua alam. Ini semua rentetan cerita yang dibawa. Okay. Jadi bab amalan. Seterusnya mereka akan menisbahkan suatu perkara tak sabit pada Nabi SAW, diletakkan pada Nabi. Contoh, Nabi tahu perkara gaib. Tujuannya apa? Bukan Nabi je, kepada wali. Sebab konsep mereka sama. Nabi jelmaan Nur Muhammad, wali pun jelmaan Nur Muhammad. Kesemuanya insan kamil. Cuma Nabi paling sempurna. Tak ada siapa, mereka pun tak kata. Mereka akan kata Nabi lah paling sempurna semua sekali. Jadi bila sabit pada Nabi, sabit juga kepada selain Nabi SAW. Nabi tahu perkara gaib. Ayat la ya'lamul ghaib illallah. Tak ada. Ini maksud macam ni, maksud macam tu. Akan cubalah. Ayat kul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Sebab tu saya di mana-mana sekalipun kata pada diri Nabi ada sifat kemanusiaan, ada sifat kerasulan. Fahamkan betul-betul erti hubungan apa maksud manusia, apa maksud rasul, apa maksud Allah. Ini kita belajar tauhid, kita belajar beza kita dengan nabi-nabi kat mana. Beza nabi dengan rasul tak masalah kerana dia berada satu silsilah, khilaf ilmi. Tapi beza Rasul dengan Allah, beza Allah dengan makhluk ni mesti jelas. Jadi mereka cuba bawa banyak perkara-perkara. Nabi yang menghilangkan kedukaan, Nabi boleh istighasah dengan Nabi. Nanti ada orang yang kata, oh Nabi boleh, selain Nabi tak boleh. Bila orang dah goyang, takkan cakap Nabi tak boleh. Ada perbincangannya. Tiap-tiap bab ni termasuk istighasah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan cara mereka berhujah. Dan semua hadis berkaitan dengan kelebihan manusia, inilah tempat utama. Manusia ni lebih begini begitu. Sebab apa? Manusia ni boleh mencapai tahap kesempurnaan. Okey. Last. Penyebaran. Tentang penyebaran. Tadi dalil bab mana tajuk. Kalau siapa nak pergi jumpa dengan geng-geng batiniah ke, sufi ke sebagainya, tak kuasai bab ni betul-betul, jangan pergi. Dengar baru faham, tak payahlah nak pandai-pandai nak pergi. Faham tajuk saya bagi ni, faham, baca kaul sunnah, faham betul-betul, dah boleh jawab, baru dah beranikan diri nak jumpa. Kalau tak mahir, tak payahlah nak ngajak jumpa. Sebab apa? Mereka sebelum mereka datang berani ni, mereka dah hafal lah. Terutamanya tokoh-tokoh lah. Yang awal-awal ikut-ikut, kita ni je. Jadi kena faham. Ni dah tajuk-tajuk yang kita pakai. Kita kena faham tajuk-tajuk ni, cara sunnah yang betul, Al-Quran sunnah, dalil, dan juga bagaimana cara mereka. Untuk faham tak masalah. Untuk faham, orang awam pun dengar je, wali boleh nampak perkara gaib, tak terima dah. Tapi untuk hujah, untuk berhujah, hanya orang ahlinya. Untuk faham, mudah. Tak ada siapa yang boleh terima manusia ada kuasa, ada kuasa gaib. Manusia boleh tadbir alam. Orang tak terima dah untuk faham. Tapi untuk perdebatan ilmiah, kerana dia melibatkan banyak perkara. Okey, penyebaran. Macam mana mereka sebar? Macam mana mereka buat iklan terhadap ni? Satu, melalui ilmu tafsir al-isyari. Tafsir isyari, tafsir isyarat. Rahsia-rahsia nombor, rahsia-rahsia huruf. Ini
Isyari bukan tak ada. Ada tafsir isyari tertentu. Seperti mana yang berlaku pada dalam Ibn Abbas. Tentang faham bagaimana tafsir Iza Ja'a Nasrullah. Bahawa itu adalah ajal Nabi SAW. Tapi bukan dengan maksud yang mereka buka. Menggunakan kaedah yang mereka buatkan. Banyak bid'ah-bid'ah disebarkan melalui isyari. Dan akhirnya wujud tafsir batini. Pecahan daripada tafsir isyari. Semua yang zahir ada batin. Asalnya isyaratnya. Last sekali, semua yang zahir ada batin. Semua benda ditafsirkan, yang tiap-tiap yang zahir itu ada batinnya. Jadi iktimad mereka pada mana? Bukan pada bahasa Arab. Iktimad mereka pada rahsia-rahsia, sama ada rahsia nombor, rahsia bilangan, atau rahsia bentuk huruf, ataupun rahsia tertentu. Yang penting, semua ini dapat daripada mimpi, daripada mukasyafat, kasyaf-kasyaf sana sini, yang didakwakan, ilhamat, guru saya ilham macam ni. Jadi semua tafsiran bergantung kepada dalil-dalil ini. Bukan lagi dalil bahasa Arab, bukan lagi qaul salaf, bukan lagi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Akhirnya mereka kata ilmu ada dua. Saya perlu ajar ilmu tafsir syirik apa? Satu dan mereka sebagai ilmul kharaq dan kedua ilmul waraq. Ilmul kharaq, ilmu yang berada di luar kemampuan manusia. Ilmu yang hebat, yang memecah adat. Ilmul waraq, ilmu ikut kertas. Inilah kita. Nak belajar buka kitab ilmu waraq, ilmu kertas. Kita level ilmu waraq ni level ahli syariat yang tak tahu apa-apa, asyik bergantung pada warakah, bergantung pada surat, pada kertas. Mereka ada ilmu kharaq, itu ilmu memecah. Ilmu terangkatnya hijab, terpecahnya hijab, dan mereka ada kuasa yang kharaq, pecahnya adat, terkeluar daripada adat dan sebagainya. Ya, ilmu kharaq. Jadi cara macam mana? Adakah mereka tolak ilmu waraq? Tak boleh. Tolak ilmu waraq, habislah kita. Kafirlah kita. Jadi mereka gabungkan ilmu kharaq, ilmu waraq. Ilmu kharaq untuk orang sufi yang khas, special, wali-wali dan pengikut-pengikut tertentu. Ilmu waraq inilah semua orang belajar ilmu waraq lah. Tak apalah. Mereka tak nak pun kita jadi sufi. Tak nak. Sebab mereka ada kepentingan. Mereka nak kita iktiraf je. Kalau kita kata betul, okey dah. Cukup kata boleh betul. Mereka tak nak pun kita pergi la ilaha illallah. Mereka tak nak pun. Mereka cuma nak iktiraf. Sebab tu sangat penting bagi pihak yang pihak yang buat keputusan jangan iktiraf. Kerana yang mereka mahukan hanya iktiraf. Nak daftar tu nombor cerita lain. Daftar tak daftar, berapa ramai ahli, itu cerita nombor dua. Tak kisah pun sebenarnya. Yang penting iktiraf. Sebab mereka memang ada bahagikan ilmu kharaq dan ilmu waraq. Yang mereka marah dengan golongan Nabayu sebab tak iktiraf. Sebab tidak iktiraf. Yang kedua, mereka sebarkan melalui hadis-hadis yang tidak ada sumber, yang tidak ada asal. Hadis yang paling terkenal, saya ambil satu je lah. Man arafa nafsahu, arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Sebab mereka adalah golongan musyabbihah. Nanti kalau syarahkan, cantiklah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Guna semua dalil-dalil Quran, hadis, betul-betul. Tapi hakikatnya dia nak sampai ke benda lain. Berkaitan dengan hululullah. Berkaitan dengan manusia sampai dapat fana. Penghujung situ. Tapi ayat Quran gunakan ayat Quran yang sama. Dan yang ketiga, cara untuk sebarkan, mereka kena bawa satu pakaian atau image yang mereka pilih untuk golongan ini. Mereka pilih image zuhud, zikir, penyucian jiwa dan penyucian akhlak. Yang ni jangan pecah. Kita akan jumpa semua mereka. Kalau jumpa akhlak paling tinggi, senyum, peluk sana sini, banyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak selawat, banyak zuhud, tinggalkan dunia sana sini. Inilah dia. Image yang perlu dibawa oleh seluruh orang yang mengambil pemikiran ni. Okay, jadi di sinilah dia. Kat mana boleh masuk? Guna ayat Quran. Ayat Quran tentang khalifah. Guna hadis Nabi SAW, hadis kursi yang paling sahih berkaitan dengan ni. Mereka gunakan hadis-hadis. Walaupun hadis man arafa nafsu arafa rabbah, hadis palsu, tapi maknanya betul tak? Boleh jadi betul. Awwaluddin ma'rifatullah.
Bukan hadis pun, dia kata hadis. Maknanya betul tak? Betul, boleh maknakan betul. Tapi mereka tafsirkan dengan tujuan tertentu. Ini perantaraan. Last sekali, cara nak cantas. Okey, saya tutuplah. Cara nak cantas macam mana? Tinggal lagi 5 minit. 5 minit masa yang tak diredai. Dah habis masa dah pun. Masa. Ya? Perlu pada nasihat, insyaAllah. Kita perlu pada pegawai-pegawai yang faham bab ni secara detail. Saya jujur, kebanyakan pegawai agama kita orang yang jujur. Tapi bab ini tak ramai lagi kuasai. Orang yang nak tegakkan agama, kita walillahilhamd, di pejabat agama, mufti-mufti, orang-orang yang jujur dengan agama, nak pertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama bersama kita, yang tak bersama, kebanyakan orang-orang yang jujur, yang betul-betul inginkan Islam itu tegak. Cuma sekarang ni kena aktifkan sedikit perbincangan, tengok kepakaran bab itu. Ini yang ilmu itu yang perlu disebarkan. Sebab tu bincang bab ni, hatta dengan golongan tarekat tertentu yang detail sekalipun, saya tak nak ajak kita bermusuh, tak. Bincang. Sebab kita yakin kebanyakan mereka adalah orang awam. Kalau kita nak tuduh hati orang, tak boleh. Memang zahir kita nampak betul-betul orang-orang yang jujur, ramai orang jujur. Cuba kita cerita bab fikrah sekarang ni, bab pemikiran. Dan macam mana boleh tersebar masuk agama Islam. Dan buku-buku yang ditulis, yang kita sebut tadi, buka-buka ada yang buku ulama-ulama besar. Betul, ulama-ulama besar pun ada yang terpengaruh. Sebab apa? Fikrah yang pada asalnya luar daripada Islam masuk, sebab dia masuk melalui Quran, melalui hadis. Kadang-kadang hadis yang sahih tadi, hadis yang sahih berkaitan dengan hadis kursi tadi. Ada hadis yang palsu mereka masukkan dan meresap masuk. Itu contoh je. Bukan ada lagi hadis-hadis yang lain. Satu-satu. Cuba cara nak cantas macam mana? Nak sekat pemikiran ni, fokus pada 3 bab. Inilah yang akan kita semasa kita sebutkan. Dan siapa sahaja nak ni. Pertama, terangkan pada masyarakat dan pada siapa sahaja tentang sifat kehambaan manusia. Manusia adalah hamba, Allah adalah Allah. Iaitu sebarkan agama ilmu tauhid dengan sebenarnya. Sebarkan, sebarluaskan. Takkan ada manusia yang ada sifat Allah. Dan Allah, sifat Allah tak sama dengan manusia. Dengan erti yang betul lah. Jangan pula bab ni pergi bantai Wahabi samakan Allah dengan makhluk, kat situ jadinya. Atau secara mudahnya yang berlaku sekarang, kita tauhid apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Kumpulan yang berbeza dengan Ustaz Salafiyah ni, mereka cuba kaitkan dalam bab asma sifat, dalam bab sifat dia kata Wahabi samakan Allah dengan makhluk. Betul tak? Ini cuba dikaitkan. Dan sedangkan tak ada kaitan pun. Okey. Bab asma sifat. Bab uluhiyah. Bab ibadah. Jangan samakan Allah dengan makhluk dengan Allah. Yang pergi ambil berkat dengan makhluk, yang pergi minta dengan makhluk, dengan alasan tawasul, alasan tabarruk, dengan alasan tasyafu', minta syafaat. Bab ibadah yang pergi minta kat kubur. Ini tak sama ke Allah makhluk ke? Tauhid bukan pada bab sama dengan makhluk, bukan hanya pada bab asma sifat cerita macam tu je. Yang lebih utama, jangan letakkan hak Allah pada makhluk. Bab uluhiyah. Bab rububiyah. Yang kata si fulan tahu perkara ghaib, si fulan nampak begini begitu, si fulan dapat direct dengan Allah wahyu. Ini tak masuk. Samakan Allah dengan makhluk atau samakan Nabi dengan makhluk sebagainya. Ini semua kerosakan dalam bab lain. Sebab tu orang yang bercakap tentang sama Allah dengan makhluk, kalau mereka sedar, sebenarnya lebih penting lagi bab berkaitan rububiyah dan uluhiyah. Sebab tu kumpulan ni paling takut kalau orang ajar tauhid 3. Paling takut. Dialihkan pada mana? Siapa saja bintang syirik, artinya tuduh orang sebagai musyrik. Ajaran syirik dalam Quranul Karim. Tauhid, bincang tauhid mesti ada syirik.
Dibayangkan kalau bincang tentang syirik, artinya mensyirikkan. Tak mungkin. Mana ada begitu? Kita bincang tentang syirik. Adakah kita syirikkan orang-orang? Tak. Lain. Amalan tu syirik lain. Orangnya lain. Kalau manusia, kalau orang, dasar kita walak, sayang dia sebab orang Islam. Sebab tu kita tegur. Kalau orang kafir, takkan pergi kat China, India, tengah sembah sembilan. Oh, syirik. Mau apa nak syirik dia? Memang dia syirik dah. Mau syirikin dah. Orang Islam lah kita sayang. Pergi ambil cara saudara Islam. Sebab tu kita tegur. Sebab ada dasar kasih sayang kerana mereka saudara kita semuslim. Buat amalan-amalan yang sama macam orang bukan Islam. Sebab tu kita tegur. Dasarnya dasar rahmat. Dakwah ni asalnya rahmat. Dan inginkan kebaikan kepada orang. Tapi kalau beginilah, bab rububiyah dibincangkan, bab tauhid syiriknya, bab uluhiyah bincang tauhid syiriknya, bab asma sifat dibincangkan, dikatakan mensyirikkan, tak payah cerita asma sifat tauhid 3. Tauhid mana pun belajar, mesti ada belajar bab tauhid dan syirik. Termasuk orang yang tuduh, bila orang kata Allah istiwa atas arash, dia kata sama ke Allah makhluk. Itu tuduhan syirik. Itu syirik nama asma sifat. Tak pula jadi radikal. Yang memang betul-betul hari-hari tuduh. Hari-hari tuduh. Mana Wahabi menyamakan Allah, Wahabi sana sini. Penuh. Tak pula jadi radikal. Yang kata, adakah orang kita pergi kafirkan orang pergi sembah ni musyrikin? Tak ada pun di dunia nyata. Semua tu tuduhan daripada luar. Dan yang kedua. Jalan kedua. Penutup last. Last betul. Dia 3 je. Yang kedua, kumpulkan dan terangkan tanaqudat yang ada pada ajaran mereka. Inilah yang dibuat oleh ramai ulama dunia. Tak konsisten. Berdua pemikiran yang berlaga dalam satu kumpulan. Sebab tu kita nampak kumpulan. Kalau dia buka luas sekalipun, geng-geng insan kamil ni akan bergaduh sama sendiri. Korang buat bergaduh. Kalau dibuka, amalkan suka hati. Pakailah mana suka kamu buat. Gunakanlah kesukaan kamil. Bergaduh sama sendiri. Sebab masing-masing mana ada yang tanaqudat. Dan orang yang pergi sana bukan semua faham insan kamil. Ada yang jujur dengan agama. Takkan boleh terima amalan-amalan penyelewengan yang dibuat. Walaupun sesama ahli kumpulan sendiri. Di kalangan mereka ada orang awam yang jujur untuk agama. Dan yang ketiga, buktikan sumber agama sebenar yang mereka bawa. Ini paling penting. Dari mana insan kamil? Dari mana konsep minta pergi kat kubur minta sebagainya? Tak jauh beza dengan orang pergi kat busut, tak jauh beza orang pergi sembah kat pokok dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran begini kena fahamkan perkataannya, terangkan, dan bukan tujuan untuk mengkafirkan, tapi tujuan untuk memberikan pencerahan. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Silakan cikgu. Kalau marah cikgu. Saya nak tutup, nak bersihkan nama. Apakah kumpulan-kumpulan tarekat yang telah diharamkan oleh otoriti agama hari ini dihalalkan pula? Oh, soalan. Orang-orang dalam. Soalan tu kena tanya orang dalam. Saya tak tahu cerita. Wallahualam. Tak tahu cerita. Bab-bab ni tak tahu, kita cerita ilmiah je. Tapi apa yang berlaku dan sebagainya, wallahualam. Mungkin berlaku teknikal, mungkin ni sebagainya, wallahualam. Cuma yang mampu saya ceritakan adalah secara ilmiah dan pemikiran. Tapi kalau nak detail, mungkin waktu lain sebagainya, nak tengok istilah, nak tengok buka kitab dan sebagainya, itu memang kena buat cara khas lah. Cara khas. Dan kita pun tak buat terbuka. Mana tengok buku. Malah bukti-buktinya ada kat buku-buku belakang ni. Saya cakap buku dah ada dah. Buku yang dihadiahkan kepada Baitul Salam ni, sebahagiannya ada cukup dah. Cukup dah. Ada yang boleh jadi hujah. Tapi tinggal kita tahu guna. Lepas dah tahu buku, belilah nanti. Beli kemudian. Nanti saya jual kitab nanti. Tak dah. Kita gurau. Okey, insya-Allah sampai sini. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.